A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa khabar? Sedang penonton, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua Anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikurniakan olehnya, dan pada pagi ini syukur kita kembali lagi bersiaran dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, untuk edisi pada hari ini iaitu Rabu 10 Ogos 2022 bersamaan 12 Muharram 1444 Hijri, dan tajuk yang cukup penting untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan pada pagi ini iaitu fiqh hibah sebelum hibah, hibah sebelum hibah. Dan kedengarannya lebih kurang sama, tetapi ada sesuatu yang penting untuk sama-sama kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan hibah. Dan para penonton, sebagaimana biasa, kita bawakan ke studio bintang ilmuwan pada pagi ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Lama tak bergandingan dengan Ustaz ni. Allahu Akbar. Banyak Ustaz soalan yang kita bakal sama-sama raikan. Kita akan kupas tentang hibah sebelum hibah. Tapi sebelum kita teruskan dengan perkongsian kita pada pagi ini, sebagaimana biasa, para penonton, jalankan tanggungjawab anda bagi yang mempunyai soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita hibah sebelum hibah. Anda boleh ajukan menerusi panggilan ke talian bebas tol 1-800-881677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit. Siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton, kekal menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Hibah sebelum hibah, tajuk kita pada pagi ini Ustaz. Apa sebagai mukadimah atau perkongsian awal untuk orang kata apa, info awal kepada para penonton kita berkenaan dengan hibah sebelum hibah Ustaz. Tafadhal masykur. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Dayak Anas, kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tamanya memang kita kena wajib syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan lagi pada pagi hari ini bukan sekadar diberi dibangunkan saja, bahkan terus diberikan berbagai-bagai nikmat, dapat kita meletakkan dahi tempat yang paling tinggi dalam kita punya tubuh badan ke tempat yang paling rendah lebih rendah daripada tapak kaki kita, iaitu kita mana kita bersujud dan itulah saat yang paling hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu satu nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lepas tu pula kita diberi ruang peluang untuk menonton rancangan Tanyalah Ustaz jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi ini banyak lagi kebaikan-kebaikan yang Allah akan terus berikan kepada kita sebelum datangnya apa yang namanya saat kematian jadi sebab tu Quran ada cerita tentang orang menyesal bila mati hadis pun banyak cerita tentang apa penyesalan orang yang meninggal dunia kenapa mereka menyesal, sebab semasa di dunia banyak urusan-urusan mereka tak dapat nak selesaikan jadi sebab itulah mereka merintih merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dihidupkan kembali. Contoh macam dalam surah Yasin ayat 50 Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli yarjiun. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia merintih merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihidupkan kembali. Bila ditanya kenapa, sebab dulu masa hidup kat dunia lupa nak pesan, lupa nak beritahu banyaklah benda-benda yang dia terlupa nak beritahu, terlupa nak pesan, tapi mungkin salah satunya ialah tentang urusan-urusan harta jadi sebab tu harta pun Nabi pun ada sebut dalam hadis
yang mana semua kita semua dah maklum, dan tidak akan berganjaan kaki anak Adam di akhirat nanti selagi belum ditanya 4 perkara. Salah satunya tentang harta kan, min aina tasabaha wa fima anfaqa, kan, daripada mana dia dapat harta-harta tersebut dan ke mana diagihkan ataupun dibelanjakan harta tersebut kan. Jadi hari ini pula kita cerita tentang harta kan. Jadi mungkin sikit ke banyak ke apa ke macam mana ke, ada ke tak ada kena mengena dengan aku ke macam mana ke. Tapi yalah, tak apalah, kita duduk seketika, mungkin bila kita bincang-bincang ni nanti datang pula persoalan ke, ataupun tiba-tiba teringat kawan kita, kenalan kita ada masalah-masalah tentu. Jadi mungkin kita boleh kongsikan bersamalah. Dan pula sekarang ni macam tanyalah ustaz ni boleh ditonton kembali. Betul, kan dalam YouTube apa semua dan kan. Facebook, jadi alhamdulillah lah kan. Jadi apapun kita hari ni cerita tentang hibah. Hibah ni satu perkara yang memang perbahasan dalam bab fiqah, bab harta memang ada, cumanya kadang tak banyak lah kan. Sebab kalau kita buka kitab-kitab fiqah yang standard ni, dia akan cerita tentang kalau bab wasiat dan bab faraid kan, kira-kira faraid dan sebagainya. Hibah ni kalau kita tengok mungkin banyak dalam kitab-kitab baru kan, kitab-kitab fiqah baru, ataupun mungkin seminar ke apa, kajian-kajian ke, jurnal ke, mungkin antaranya lah kan. Sebab perkara ini tengok dia punya keperluan kan, keperluan semasa, tempat-tempat semasa kan. Ada separuh-separuh negara dia tak nak cerita benda ni, dia kata senang, meninggal je kan, okey, faraidkan harta. Cerita pasal bab faraid kan. Jadi bab hibah ni sebab apa? Sebab pada dasarnya bila sebut hibah ni kan, satu perkataan Arab lah kan. Hibah kan, hibah tu perkataan Melayu. Tu dia kan. Hibah semua dah tahu dah apa bendanya kan. Tangis hibah dah. Semua dah tahu dah. Jadi hibah ni perkataan Arab kan. Jadi kalau nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu, maknanya hadiah lah. Hadiah kan. Hadiah kan, seperti mana Nabi sebut hadu tahabu kan, salinglah kamu memberi hadiah dan salinglah kamu berkasih sayang kan. Jadi hibah ni hadiah. Dan bila sebut hadiah ni maknanya apa-apalah terpulanglah. Nak hadiahkan cermin mata, nak hadiahkan cincin, nak hadiahkan jam, nak hadiahkan kereta, nak hadiahkan rumah, tanah, duit kan. Jadi handphone silalah, tak ada masalah. Tu barang yang kita nak hadiahkan. Siapa yang kita nak hadiahkan? Siapa-siapalah kan. Suami nak bagi isteri, isteri nak bagi suami kan, ibu ayah nak bagi anak-anak, anak-anak nak bagi ibu ayah, abang kakak adik-beradik nak bagi saling kan, ataupun nak bagi kawan-kawan. Pada dasarnya tak jadi masalah kan. Siapa-siapa yang kita nak beri tadi tu, sama di Islam ke bukan Islam, tak ada isu kan. Sebab apa? Sebab barang ni tadi tu, barang yang kita nak hadiahkan tadi tu kan, mestilah barang yang baik kan. Sebab apa kita nak hadiahkan barang yang tak baik, barang yang tak elok kan. Jadi pada dasarnya barang tadi kita nak bagi tu, kita terus kita bagilah. Saya nak bagi handphone dekat anak saya, bagi je lah kan. Tu cerita tu kan. Cumanya bila kita bagi tu kan, keadaannya, situasinya macam mana. Adakah saya beri itu dengan lafaz, okey Anas, saya beri handphone ni, Anas kata saya terima ustaz. Jadi itu antaranya lah kan. Ada zaman sekarang pula kata dia tak cerita banyak, dia transfer saja kan. Tengok-tengok dalam akaun, ada akaun, ada duit lebih, saya bagi ni. Tu dia. Tapi tak apalah, sebab duit tu dah masuk akaun saya punya duit lah senang ceritanya kan. Tu lah, jangan dipanggil SPRM pula lepas tu datang, sudahlah pening-pal kan. Jadi kalau pada dasarnya hibah ni dia berlaku semasa hidup. Senang cerita, dia semasa hidup kan. Semasa hidup saya ada rumah, saya ada tanah, saya ada kereta, saya ada duit, saya beri kepada anak-anak kan. Anak pula ramai kan, ada lelaki ada perempuan contoh. Jadi anak lelaki dapat apa, anak perempuan dapat apa. Ada pemilikan tu terus, macam contoh macam duit saya transfer terus daripada akaun saya kepada akaun anak saya kan. Jadi pemilikan tu terus berlaku. Ada yang pemilikan tu berlaku selepas saya meninggal dunia. Contoh saya ada rumah, saya ada tanah kan. Saya beri kepada anak A, saya beri kepada anak B kan. Yang A dapat tanah, yang B dapat rumah contoh kan. Jadi tanah tadi masih nama milik saya lagi dalam geran tu ditulis. Begitu juga rumah pun masih milik saya lagi. Tapi saya nak diorang ni miliki tanah contoh rumah tadi tu selepas saya meninggal dunia. Takutnya kalau dia miliki masa saya hidup, kang depa jual pula satu bab kan. Jadi dekat situ ada pula perbahasan tentang hibah mutlak ataupun hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni maknanya beri masa hidup, ambil lepas meninggal dunia kan. Kalau hibah mutlak tu maknanya beri masa hidup, ambil pun masih hidup juga kan. Cuma transaksi tu kadang berlaku tukar nama tu kemudian lepas meninggal dunia. Cumanya dia punya dokumentasi tu nak kena clear. Jangan kita sebut bagi mulut, dia pun cakap mulut, saksi tak ada kan, dokumentasi pun tak ada. Jadi sebab itu bila
mana kita nak buat hibah ni pada dasarnya dia ada rukun kan. Rukun dia pertama kena ada pemberi, kedua kena ada penerima, ketiga kena ada barang yang diberi, kan, keempat kena ada ijab dan qabul. Ijab qabul ni maknanya dia punya lafaz lah, saya beri ya, saya terima kan. So maknanya kalau untuk zaman sekarang tu dalam dokumentasi tu ada tanda tangan pemberi, ada tanda tangan terima kan. Lepas tu kena ada saksi kan, paling kurang 2 orang saksi 18 tahun ke atas kan. Laki perempuan tak jadi masalah sebab ini saksi dokumen kan, bukan saksi jenayah kan. Kalau saksi jenayah tu maknanya laki kena 2, kalau perempuan tu maknanya laki 1 perempuan 2, ataupun kalau semuanya perempuan kena 4. Begitu juga saksi nikah tu confirm kena laki 2 kan. Jadi ini saksi dokumentasi. Kalau kita dapat letak 2 orang laki lagi terbaik. Lepas tu undang-undang zaman sekarang ni bila kita dah tulis tadi tu, kita dah dokumentasikan, so eloknya di stamping kan. Kena ada stamping kan. Pergi ke LHDN ke, pergi ke pejabat tanah ke, kita stampingkan agreement tadi tu. Nak beritahu ini saya dah buat satu dokumen hibah kan, saya beri rumah ni kepada anak saya. Dan kalau dah selesai dokumen tadi tu, bagus juga kalau kita pergi ke mahkamah syariah untuk dapatkan perintah mahkamah endorsement kan. Kita pergi filekan ke mahkamah, nanti hakim akan panggil. So dipanggil lah bapa, anak dia kata, tuan, kawan sekian-sekian, tuan nak hibahkan rumah ni sekian-sekian kepada anak ke? Betul lah, ni rumah saya ni dah habis bayar pun, ataupun masih dalam pembiayaan lagi, tapi dah tak banyak dah, tinggal 1/3 baki lagi kan. Jadi memang rumah ni saya nak hibahkan kepada anak saya kan. Baik, kalau kamu dah hibahkan kepada anak, jangan kamu ngada-ngada nak jual pula nanti. Macam tu kan. Baik saya arif, okey, saya maklum, okey, anak kamu terima kan. Anak tadi kena 18 tahun ke atas lah pula kan. Kamu terima hibah kamu? Ya, saya terima kan. So dengan proses tadi berlaku tu, mahkamah akan buat satu surat perintah mahkamah bagi tahu bahawa rumah tersebut telah dihibahkan kepada si anak tadi tu kan. Dan bila berlaku kematian si ayah tu, anak tu bawalah dokumen daripada mahkamah syariah perintah pemberian tadi tu untuk pergi buat proses tukar nama, pindah milik di pejabat tanah nanti selepas kematian kan. Jadi ini antara proses di dunia pula kan. Tadi apa yang telah dibuat tu pada dasarnya kalau dia punya rukun tu kena, maka sahlah kan hibah tersebut. Pemberi, penerima, barang yang diberi kan, kena ada ijab dan qabul, kena ada 2 orang saksi. So selesailah, sahlah hibah tersebut. Cumanya undang-undang dunia dokumentasinya kena clear supaya bila berlaku tadi tu, satu mati, lepas tu diproses untuk pindah nama, lepas tu kan katalah kalau ada siapa-siapa yang tak berpuas hati, dia nak menuntut ke, nak menghalang ke, tapi kalau dokumentasi tu lengkap, tak ada masalah, tak ada isu sebenarnya. So ini antara perkara yang segi syariatnya okey, sila buat kan, tapi kena ada rukun kan, dan syarat-syarat dia. Dalam masa yang sama kena selarikan juga dengan dunia punya undang-undang supaya benda tu tidak menyusahkan pemberi dan penerima kan. Lebih-lebih lagi kalau pemberi tadi tu masih hidup, tu satu bab, tapi bila pemberi itu telah meninggal dunia, mungkin kemudian hari akan ada masalah. Jadi dokumentasi itu hendaklah sempurna kan. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Satu, pemberian harta secara kasih sayang kepada sesiapa yang dikehendaki pada masa hidup dan tanpa mengharapkan balasan, itulah yang dirujuk kepada hibah, Ustaz. Ya, betul. Baik, semestinya Ustaz dan juga sidang penonton banyak lagi akan kita kongsikan, dan kita akan mula raikan jawapan kepada soalan sahabat kita selepas ini, kerana kita ingin berjeda seketika. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, amin. InsyaAllah kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim untuk kita sama-sama terus mendiskusikan tajuk fiqh hibah sebelum hibah. Dan kita dah pun Ustaz ada soalan yang pertama untuk kita raikan menerusi sahabat Facebook kita, Awam Musma, yang bertanya, apakah golongan ataupun siapakah golongan yang layak menerima hibah? Dan yang kedua, apakah harta yang terbaik untuk dijadikan hibah? Mohon pencerahan biar tahu jangan keliru, Ustaz. Baik, pertama-tamanya tentang golongan yang layak terima hibah ni, pada dasarnya siapa-siapa pun kan? Dan cumanya kita nak kena maklumlah, definisi hibah ni dia lebih dituntut untuk ibu ayah kepada anak-anak kan.
Jadi ibu ayah kan, dia katalah ada rumah ke ada tanah, anak mungkin tak ramai, satu laki satu perempuan, dia faham kalau dia meninggal dia tak buat hibah, hartanya akan difaraidkan kan, anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Jadi dia fikir-fikir ke tak apalah kan, masih hidup ni bagi siap-siap lah kan, yang A dapat rumah, yang B dapat tanah contoh kan. Supaya apa? Supaya bila dia dah hibahkan rumah tanah tadi kepada anak, pergi pula pejabat tanah kan, isi kan, borang tukar nama dan sebagainya, pindah milik, dalam proses berapa bulan tu dah pindah milik. Jadi bila masih hidup tu dia dah hibahkan rumah tanah kepada anak lelaki, anak perempuan. Jadi ini antara sebenarnya dia akan memudahkan proses selepas kematian, ataupun dia akan menghalang untuk bertambahnya lagi kes pusaka di pejabat tanah sekarang. Di Malaysia ni dah sangat banyak pejabat isu-isu harta pusaka tak selesai, pusaka tahun 18, 19, tahun 19 bayangkan, memang kita masa tu pun tak lahir lagi lah kan. Jadi 200 tahun punya kes pun sampai sekarang masih tak selesai lagi. Itu kalau dikumpulkan dia punya hierarki tu, dia punya generasi tu, rasanya berkapal-kapal orang tu kan. Tu cerita dia kan. Jadi hibah ni satu perkara yang sebenarnya sangat bagus kan. Supaya bila kita meninggal nanti proses pusaka tu tak ada. Tak ada nak bergaduh-gaduh pula dekat pejabat pusaka ke apa semua, kita dah pindah milik kan. Satu, yang kedua, hibah ni pula macam contoh situasinya macam sepasang suami isteri ni, ialah mungkin Allah dah bagi rezeki tu satu bab dapat anak, tapi rupanya anaknya perempuan, anak satu perempuan, anak 2 perempuan kan. Jadi bila cerita pasal anaknya semua perempuan, nanti kalau salah satu suami isteri ni meninggal contoh, jadi selain pada pasangan, contoh kalau suami meninggal isteri dapat 1/8, lepas tu anak perempuan kalau satu dapat 1/2, kalau lebih 2 orang ke atas dapat 2/3. Tapi bila dikira-kira nanti akan ada lebihan. Lebihan ni dia dinamakan asobah. Asobah ni akan pergi kepada siapa? Akan pergi kepada saudara lelaki si suami ataupun saudara lelaki perempuan kan. Okeylah, tak ada masalah pak cik punya bahagian, tapi kadang nanti dalam proses pengurusan pusaka tu jadi isu dan sebagainya, bla bla bla, gedebuk-gedebuk lah apa semua, tiba-tiba nanti panjang cerita dah anak kan tadi akan dizalimi ke naya ke macam mana contohlah. Jadi sebab tu dalam situasi begini kan, untuk ibu ayah yang memang memang Allah bagi rezeki, tapi ujiannya anaknya semua perempuan. Dia dah terbayang dah muka adik-beradik ni macam tak boleh percaya, tapi macam mana contoh kan. Jadi dalam situasi macam ni amat baguslah mereka ni buat hibah kan, sama ada dipindah milik terus masih hidup ataupun buat satu transaksi dokumen yang benda tu akan menyokong proses pusaka selepas kematian kan. Jadi apa harta yang kita nak beri pun sama pada dasarnya tak ada masalah. Pastilah kita nak beri yang terbaik kan, yang ada nilainya, rumah ke tanah ke kan. Jangan kita hibahkan harta yang ada masalah kan. Dia ni dulu mungkin contoh macam saya lah, saya ni mungkin moyang saya dulu orang kaya kan, dapatlah bahagian tanah apa ke, ladang sawit dan sebagainya, tapi tanah tu masih ada masalah lagi, tak selesai lagi kan, masih proses mahkamah lah apa semua. Tak apa, abah ibahkan tanah ni pada engkau kan. Anak kita mendengar dia kata pening kepala, dapat ibah tapi benda tu ada masalah. Kita tak nak lah. Jadi sudah pasti bila sebut kita hadiah ni, kita akan beri yang terbaik lah kepada siapa yang kita nak beri tadi tu, lebih-lebih lagi pada anak kita kan. Jadi apa pun sebenarnya tak ada masalah, apa harta yang kita nak beri, tanah ke, rumah ke, kereta ke, duit ke, tak jadi masalah kan. Stamp, katalah bapak tadi tu ada koleksi stamp, ada koleksi duit siling, itu memanglah kalau ikutkan apa benda dah tak ada kita pun, tak faham kan, tapi tiba-tiba ada orang dia kata ini berjuta ni, contoh kan, tu baru sekeping kan, baru sekeping kalau banyak keping kan. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun, tak ada apa-apa. Cumanya macam tadilah, hibahkanlah satu harta, satu benda yang benda tu boleh dimanfaatkan, ada nilainya dan tidak menyusahkan. Betul. Tu antaranya. Saya teringat bila Ustaz sebut tentang barang yang nak dihibahkan. Saya tengok ada seorang sahabat saya, dia hibahkan atuknya hibahkan keris. Keris lama. Jadi bila disiasat, rupanya ada benda yang tak kena Ustaz. Jadi benda-benda yang nak diterima tu perlu disiasat juga Ustaz. Betul, bila Ustaz sebut siasat ni, saya pun teringat kisah tu Ustaz. Jadi mungkin ada nasihat sikit lah daripada Ustaz. Kan? Betul, pada dasarnya si atuk tadi tu tak salah lah. Dia nak hibahkan keris tu kepada cucu dia mahal, kan. Ustaz, harganya Ustaz, mahal. Betul. Tapi pastikanlah keris tu janganlah ada unsur-unsur mistik, unsur-unsur mistik di sebalik tu apa semua kan. Jadi nanti menyusahkan keturunan kita juga. Jadi si atuk tu selesaikanlah dulu benda tu, dia buang ke
apa ke, ialah contoh apa benda yang tak baik tu, barulah dihadiahkan kepada si cucu tadi. Jadi cucu tu pun boleh menyimpan tu, boleh manfaatkan barang tadi tu dengan baik lah. Kalau tidak, dia pun masalah kan, tiba-tiba tak boleh tidur malam lah, apa semua, buat apa pun semua tak jadi. Cek-cek rupanya itu punca dia, keturunan pahlawan Ustaz. InsyaAllah. Baik, jadi mudah-mudahan jelas soalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Roslin Samah soalan di Facebook juga. Baik, soalannya Ustaz, apakah itu hibah takaful dan perbezaannya dengan insurans takaful? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Baik, sekarang ni alhamdulillah kan, di Malaysia ni kalau kita tengok dulu cerita pasal perlindungan semua bentuknya insurans. Insurans ni maknanya bila sebut insurans ni maknanya dia tidak patuh syariah lah. Tapi bermula pada tahun 1983 di Malaysia, masa itu perbankan setelah mula perbankan Islam kan, patuh kewangan Islam dah mula, termasuklah takaful pun masa itu dah ada. Jadi bila sebut takaful ni ialah perlindungan berpandukan kepada syariah, maknanya patuh syariah lah. Ada guna konsep tabaruk, konsep sedekah dan sebagainya. Itu yang bila mana kita join takaful tadi tu, kita meninggal ke, kita aksiden ke, dapat pampasan tu sebenarnya datang daripada sumbangan kan, orang ramai yang menyertai plan tersebut lah. Jadi bila sebut takaful je pada dasarnya patuh syariah, kita dah tak pening kepala dah kan. Tapi bila sebut insurans itu maknanya belum patuh syariah lagi kan. Jadi siapa-siapa yang ambil insurans, seandainya dia meninggal dunia, jadi waris tu boleh terima wang insurans tersebut, tapi dia boleh ambil dia punya simpanan saja, jumlah yang disimpan, kadar dia katalah dia bayar untuk tempoh 10 tahun, sebulan dia bayar 100, maknanya setahun ada 1,200, kalilah 10 tahun maknanya 12,000 sajalah. Walaupun pampasan yang dia dapat tu mungkin 100,000 ke 200,000 ke, yang boleh diambil oleh si waris tadi tu ialah simpanan dia saja. So selebihnya kena mana? Kena buat apa? Dia kena bagi ke Baitul Mal kan, untuk wang yang tidak patuh syariah, kita bagi kat Baitul Mal, nanti Baitul Mal akan manfaat wang tersebut untuk urusan-urusan masyarakat lah. Jadi dalam situasi ini, contoh dalam bila kita sebut contoh macam hibah takaful pula sekarang ni, ialah takaful tu kalau dulu pada dasarnya perlindungan tadi tu dia gunakan penama. Jadi bila si pemilik polisi tu meninggal, contoh saya meninggal dunia, saya letak nama isteri saya, jadi isteri saya boleh keluarkan, akan menerima wang pampasan tadi kalau 500,000, tetapi dia tu hanyalah sebagai penama ni mana wasi pentadbir kan. Dia ambil wang tersebut, dia kena bayarkan hutang-hutang saya, lepas tu selebihnya dia kena agihkan kepada ahli waris ikut faraid. Jadi kalau mak ayah saya hidup lagi kena bagi 1/6, lepas tu bahkan dia 1/8, selebihnya anak lelaki anak perempuan kan. Itu guna konsep penama. Adapun sekarang ni bermula pada tahun 2013 ataupun 2014 dia ada akta ifsah. Akta ifsah ni maknanya yang menjaga selia bab-bab kewangan. Jadi pada tahun tersebut menyatakan bahawa takaful kan boleh dihibahkan. Jadi maknanya kalau saya letak penama tu, penerima tu isteri saya, jadi bila saya meninggal nanti wang pampasan 500,000 tu pergi kepada isteri saya, dia nak joli-joli lah, milik mutlak dia, milik mutlak dia kan. Tetapi yang kita hibahkan hanya takaful saja kan. Bagaimana pula dengan rumah kita, tanah kita, kereta kita, wang kita dekat akaun macam mana, yang itu kalau nak dihibahkan dia kena buat satu transaksi lah, dokumen ke ataupun pindah milik kan, berlaku semasa hidup. Dia berbeza dengan plan takaful jadi baik. Jadi mudah-mudahan jelas soalan sahabat kita. Dan berikutnya Ustaz di talian pada pagi ini kita ada sahabat pemanggil yang pertama untuk diraikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai, Haji Tuknon, Haji Muhammad Saleh Skudai. Silakan tu Haji. Persoalannya Ustaz dan Dai, saya telah bincang ataupun telah membuka satu wasiat pada sebuah syarikat. Iaitu saya nak berhibah ataupun nak dihibahkan harta saya ini pada anak-anak saya lah. Dia mengatakan kepada saya, dia kata hibah ni dibuat sebelum selepas kamu meninggal. Dan ada pula setengah mengatakan hibah tu dibuat sebelum meninggal. Jadi saya kurang pasti mana satu yang betul Ustaz nak penjelasan Ustaz pagi ini. Itu sajalah soalannya ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinun. Syarikat tu dengar besar tu. Jadi mungkin Ustaz kata apa? Ustaz dah jawab tadi, tapi mungkin sebagai tambahan perincian tambahan Ustaz sedikit daripada Ustaz. Seperti mana tadilah ibu ayah dia kalau dia tak buat apa-apa, dia tak buat wasiat, dia tak buat hibah kan. Jadi bila dia meninggal, ibu ayah tu meninggal, mana harta ibu ayah tu akan
diuruskan guna kaedah pusaka. Jadi ketika itu kan, harta si mati tadi tu kan, boleh diberikan ikut faraid kan. So lelaki dapat 2, perempuan dapat 1 kan. Dan boleh juga mereka sepakat. Kalau anak beranak semua-semua sepakat kata bagi sama rata, boleh juga, tak jadi masalah. Lepas tu ada yang pula nak melepaskan bahagian pun boleh juga, tak ada masalah. Katalah bahagian saya berikan kepada ibu saya ataupun saya berikan kepada adik bongsu saya, boleh pada dasarnya boleh kan. Jadi itu kalau ibu ayah tak buat wasiat, tak buat hibah, so hartanya akan diuruskan di pejabat pusaka, dan waris boleh mengagihkan harta mereka sama ada ikut faraid ataupun sepakat ataupun melepaskan bahagian. Adapun kalau masih hidup, si ibu ayah tadi tu buat hibah kan, anak lelaki dapat ni, anak perempuan dapat ni, anak nombor 1 dapat ni, anak nombor 2 dapat ni, anak nombor 3 dapat ni kan. Buat hibah. Hibah ni sama ada pertama dia sebut A ni kamu punya, B ni kamu punya, C ni kamu punya. C kata saya tak nak kan, saya tak setuju, suka hati kau, aku bagi kau masih hidup pun dah bagus dah kan. Tiba-tiba kau kata tak nak, kalau tak nak tak apa, semua aku bagi orang lain, baru dia tercengang macam tu. Jadi pada dasarnya ayah tadi beri, ibu tadi beri kan, ikut dia punya, tengoklah okey, yang pertama ni mungkin sesuai ni, yang kedua mungkin sesuai ni, ketiga mungkin sesuai ni. Jadi maknanya kita terima dah bagus dah kan. Lepas tu apa yang ibu ayah tadi sebut tu jangan sekadar sebut saja tapi tak cukup syarat. So kalau boleh dokumentasikan kan. Tu ataupun kalau boleh pindah milik terus masih hidup kan. Jadi sebab hibah ni pada dasarnya urusan-urusan tu, beli terima, transaksi apa semua, kalau boleh pindah milik tu berlaku semasa hidup. Sebab bila dah berlaku semasa hidup, nanti bila dah meninggal tak adalah pusaka tu, sebab masih hidup dah pindah milik. Tapi sekarang ni ada orang buat hibah mutlak terus pindah milik, ataupun hibah bersyarat kan, pindah milik selepas mati. Tapi dokumentasi tu kena lengkap lah kan, kena ada surat pemberi, surat terima, kena ada stamping, kena ada endorsement mahkamah dan sebagainya, supaya nanti bila meninggal memang prosesnya kena lalu pejabat pusaka juga. Tapi oleh kerana bukti lengkap tadi tu, pemberi dan sebagainya, hibah tu, jadi dia akan terus pindah milik kepada orang yang berkenaan. Tu satu. Adapun tentang wasiat ni macam tadi, wasiat ni ramai masyarakat kita dia tak maklum lagi. Saya dah bagi harta kepada anak-anak saya dengan wasiat, sedangkan Nabi dah sebut la wasiyatan liwarisin. Untuk ahli waris tidak ada wasiat kan, kecuali mereka setujulah. Contoh, saya dengan ini berwasiat, harta saya hendaklah berikan sama rata kepada semua anak-anak saya. Walhal dalam masa yang sama anak dia tu ada lelaki ada perempuan. Kalau ikutkan faraid, lelaki 2 perempuan 1 bahagian kan, tapi bapaknya telah berwasiat, maknya telah berwasiat, harta bagi sama rata kan. Jadi nanti bila meninggal si mak tadi ataupun meninggal si ayah tadi tu kan, kena uruskan pusaka. Bila nak uruskan pusaka, wasiat tadi akan dibacakan kan, ini wasiat ayah kamu ni, ini wasiat mak kamu ni. Dia dah bagi tahu bahawa harta ni hendaklah diberikan sama rata kan. Ketika itu ada ahli waris, ada yang lelaki ada perempuan. Yang lelaki tahu bahagian dia 2, yang perempuan tahu bahagian dia 1, tapi mak ayah suruh sama rata. Lelaki kata saya tak setuju kan, saya nak bahagian saya ikut faraid. So ketika itu maka kena bagikan harta tadi ikut faraid. Nak waris tu 2. Kalau waris tu 2 maknanya lelaki kena bagi 2, selebihnya bagilah anak walaupun perempuan. Telah diwasiatkan Ustaz Walaupun telah diwasiatkan. Sebab pada dasarnya kalau nak beri harta kepada anak-anak, dia bukan secara wasiat. Dia kena secara hibah tadi tu. Barulah settle kan. Kalau dia beri harta secara wasiat macam tadilah. Kalau anaknya setuju okeylah, tapi kalau anaknya semua lelaki kan, okeylah, memanglah saya wasiat berikan harta kepada anak-anak secara sama rata. Memang semua lelaki. Lelaki semua dapat sama rata lah kan. Tapi bila ada lelaki perempuan, tak boleh nak berwasiat. Ataupun katalah anaknya semua perempuan, saya mewasiatkan harta saya hendaklah berikan semua kepada anak perempuan saya, pun tak cukup syarat. Sebab bila perempuan dia ada lopong, adik-beradik ataupun pakcik akan masuk. Jadi ini antara perkara yang kita kena maklum supaya jangan kita meninggalkan masalah kepada waris. Kita ingatkan kita dah berwasiat, nampak okey, tapi rupanya ada masalah kemudian hari. Hibah sebelum hibah Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Kena dengan tajuk kita pada hari ini. Dan para penonton jangan ke mana-mana, kita akan berjeda seketika. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah,
terus setia menonton Tayar Ustaz biar tahu jangan keliru, dan kita masih lagi berbicara pada pagi ini topik fiqh hibah sebelum hibah, dan masih lagi kita bersama bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Dan Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada sahabat kita, para penonton yang mungkin ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Yang menonton di FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan untuk ilmu ataupun input tentang hibah sebelum hibah pada pagi yang kita kongsikan, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita ada soalan di Facebook sahabat kita yang bertanya. Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz, adakah hibah boleh dicabar dan dituntut oleh pihak waris di mahkamah, ataupun kewujudan hibah secara hitam putih telah pun dianggap sebagai muktamad? Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Baik. Pada dasarnya apa pun boleh dicabar. Itu dia kan. Apa pun boleh dicabar, apa pun boleh dituntut. Cuma macam tadilah, kuat ke tak kuat kan. Contoh macam ada satu kes kan, ini antara pengalaman saya di Teluk Intan lah kan. So ibu ayah ni sepasang suami isteri, dia anak dia tunggal seorang je, laki. Laki kan. Jadi pada dasarnya kalau meninggal ibu ayah ni, semua harta tu pergi ke anak lelaki pun, segi hukum faraid pun, segi pusaka pun macam itulah. Sebab itu waris tunggal, nak lelaki pula, kuatlah tu kan. Jadi kalau mak tu ada rumah ke ada tanah, bapak ada rumah ada tanah, kalau meninggal pergi semua pada anak, settle kan. Tapi pasangan suami isteri ni dia teringin anak perempuan, dia ambil lah satu anak perempuan kan. Ambil anak perempuan, anak angkat. Dia tidak bintikan kepada ibu kepada ayah, so memang confirm anak angkat lah. So sayang sangat ibu ayah angkat tadi tu, semua harta-harta tadi tu dipindah milik kepada anak angkat tadi tu yang perempuan kan. Yang ayah pun bagi dekat anak angkat perempuan, yang mak pun bagi kat anak angkat perempuan kan. Jadi bila meninggal, ibu ayah tadi tu meninggal, anak laki ni nak buat urusan pusaka lah. Bila cek kat pejabat tanah ke apa semua, tengok tanah-tanah tadi dah bukan nama mak ayah. Nama siapa? Nama adik angkat perempuan dia tadi tu kan. Dia pun pening kepala jugalah, dia kata kenapa ya. Tapi tak apalah, mungkin ini benda ni memang dah hibah, okeylah settle lah, tak ada masalah. Dan dia pun tanya kat saya macam mana, dia kata pada dasarnya kalau itu hibah, sebab hibah ni terpulanglah kepada pemilik harta tu. Dia nak bagi pada siapa-siapa pun, dia tak payah nak bagi tahu siapa-siapa pun, tak ada isu. Yang penting transaksi itu telah berlaku, pemilikan tu telah berlaku, pemberian tu telah berlaku kan. Jadi pada dasarnya hibah ibu ayah kepada anak angkat tadi tu adalah sah kan. Segi agamanya sah, segi undang-undang dunia pun sah, dah pindah milik kan. Cumanya dia mungkin tertanya-tanyalah kenapa mak ayah terus pindah milik kepada anak adik angkat ni kan. Adakah tak percaya dekat saya? Walhal sebenarnya ibu ayah boleh je pesan kat saya ataupun wasiat dekat saya, nanti sebahagian harta ni kamu berilah dekat adik angkat kamu ni. Sebab ibu ayah tadi tu pada dasarnya dia boleh berwasiat 1/3 daripada harta saya hendaklah diberikan kepada anak angkat saya ataupun adik angkat kamu. Pada dasarnya boleh. Dan kalau si anak laki tadi tu tidak laksanakan wasiat tersebut, dia hukumnya dia adalah berdosa. Ya, sebab ibu ayah angkat boleh berikan harta kepada anak angkat ikut kaedah wasiat satu kan. Tapi sekarang ni dia buat hibah, pindah milik semua. Settle lah. Dia nak tuntut, boleh tuntut. Dia boleh tuntut cabang ke mahkamah. Mungkin dia boleh mengatakan bahawa hibah ibu ayah tadi tidak sempurna. Kenapa tak sempurna? Sebab bila cek-cek balik, proses tukar nama tu berlaku ketika itu ayah sedang sakit. Ataupun mak sedang sakit kan. Sebab tu ada perbahasan cerita tentang endal marad, wasiat endal marad kan, ketika mana kita sedang sakit apa semua, nak wasiat apa semua, pada dasarnya benda ni kena tengok juga. Kadang benda tu tak sah kan. Jadi kalau ada unsur-unsur tadi tu, unsur-unsur katalah macam ada penipuan, keraguan ada sedikit kan? Ada keraguan. Jadi kalau itu boleh diutarakan, mungkin hibah tadi itu akan terbatal dan harta tadi itu kena serahkan balik kepada waris yang sah. Jadi apa pun yang kita nak nuntut ni pada dasarnya tengok situasi kan? So kalau hibah tadi dibuat dengan cara yang betul, cara yang baik, ikut rukun dia, ikut syarat dia, ikut situasi dia, pada dasarnya you nak fight macam mana pun kan, memang tak ada jalan lah. Tu antara dia. Benda boleh gaduh buat apa bincang. Silap Ustaz. Benda boleh bincang. Terbalik. Benda boleh bincang buat apa gaduh Ustaz. Baik, jadi bincang elok-elok, insya-Allah boleh selesai masalah. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil untuk kita raikan di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Saya Suhaili dari Damansara. Ya, silakan soalannya. Okey, saya nak tanya soalan Ustaz, benarkah wang KWSP tidak boleh dihibahkan? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum
Baik, soalan yang saya kira perlu juga kita bincangkan. Menarik soalannya tentang KWSP. Adakah tak boleh dihibahkan atau bagaimana hukumnya, Ustaz? Pada dasarnya wang KWSP ni memang tak boleh nak dihibahkan. Kenapa tak boleh dihibahkan? Pertama-tamanya dia belum milik sempurna kita. Kan? Memanglah duit tu duit kita, duit saya kena potong. Nampak ada amount dalam tu. Kita nampak amount dia, tapi duit tu masih bukan milik kita. Sebab pemilikan tu akan berlaku masa bila, contoh macam kalau akaun B tu kita boleh keluarkan bila nak beli rumah ke, bila ada urusan-urusan belajar ke. So bila keluar tu barulah berlaku dia punya pemilikan. Ada pun akaun A tu memang tak boleh lah. Akaun A tu kena tunggu umur kita 50 dan 55 kan. Jadi bila keluar tu kita pun simpan dalam akaun simpanan kita di bank mana-mana bank Islam ke bank apa ke contoh. Jadi bila dah masuk dalam kita punya akaun bank, jadi ketika itu barulah kita boleh hibahkan. Dah masuk dalam akaun tabung haji ke ASB ke, barulah kita boleh buat dokumentasi hibah kan. Adapun kalau duit tadi tu masih kekal dalam KWSP, pada dasarnya tak boleh. Cumanya kalau kita teringin kita nak beri wang KWSP ni kepada isteri ke, kepada anak lelaki berapa persen boleh kan, dengan cara kita bubuh penama tadi. Contoh isteri 20%, anak lelaki 10%, anak perempuan 10% kan. Jadi kalau ikutkan pun kalau hidup memang dia orang ni pun tak merasa persen-persen tadi tu. Macam tu kan. Bila keluar habis dia belanjalah kan. Tuan penasihat 25. Tapi oleh kerana teringin nak beri kepada ahli waris tu, ialah kokok lah, pendek umur apa semua. So pada dasarnya bolehlah dia menyatakan hasrat dengan letak persentage dekat penama-penama tadi. Itu pun kan, kena faham kalau ikutkan duit KWSP tu tadi tu kena bagikan ikut faraid kan. Jadi bila faraid mana isteri akan dapat 1/8, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Tapi kalau itu antara perkara yang nanti mereka setuju, tak jadi masalah lah kan. Itu antara dasar dia. Wang KWSP memang tidak boleh dihibahkan. Dia secara asasnya Ustaz, apabila meninggal seseorang semua akaun akan dibekukan Ustaz. Melainkan sebab itu penting kita kata plan hibah, takaful dan sebagainya. Dia memberikan sedikit orang kata kelangsungan hidup kepada yang ditinggalkan. Ada biaya kan. Biaya kita ada hidup yang perlu ditanggung. Jadi bila kita ada perancangan macam tadi tu, contoh ambil hibah ke, takaful ke contoh, ataupun bagi tahu PIN number orang rumah kan. Ni PIN number in case apa-apa transfer lah dulu sikit lah. So dia boleh buat belanja lah. Itu antara kaedah-kaedah sebenarnya. Hibah sebelum hibah Ustaz. InsyaAllah, tabarakallah. Baik, berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Sahziatul Syidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah hukumnya jika penerima hibah tidak membayar hutang si mati dengan menggunakan duit hibah itu atas faktor tidak perlu difaraikan? Dia kata. Mohon pencerahan Ustaz. Okey, pada dasarnya hibah ni, saya ada rumah dan saya hibahkan kepada Anas kan? Tak sebenarnya siapa pun, bukan mesti anak ke kan. Orang luar pun boleh kan. Tapi Anas dengan syarat nanti saya mati, awak kena bayar hutang dulu, barulah sini contoh kan. Dia sebenarnya hibah ni tak perlu bersyarat. Kamu nak tapi kamu kena bayar hutang saya contoh kan. Kan. So bila jadi macam itu kita tinggalkan beban. Walhal sebenarnya kita beri hibah tadi tu untuk kemudahan kelangsungan hidup siapa yang kita beri. Kalau anak lah kan. Jadi pada dasarnya kita kena faham lah. Ini maknanya soalan ini seakan-akan macam kita tak faham situasi kan. Sebab kalau kita ada hutang dan kita nak waris kita langsaikan hutang-hutang tersebut, jangan buat hibah. Jangan buat hibah, jangan buat apa-apa kan. Nanti bila meninggal, waris akan uruskan pusaka. Bila nak uruskan pusaka tu, sebelum pusaka tu, rumah, tanah, duit tu diagih-agihkan, nombor satu hutang si mati kena selesaikan. So selesaikan dulu hutang si mati. Bila dah selesai hutang tu, yang selebihnya barulah dibagikan kepada waris ikut faraid kan. Sebab kalau kita dah menghibahkan harta dekat orang, ibarat harta tu orang tu punya, suka hati aku lah, kau dah bagi kat aku punya semua lah. Tiba-tiba aku nak kena bayar hutang kau pula ni. Pada dasarnya kalau itu kaedah hibah yang kita guna pakai, tak kata orang tak sempurna lah. Syarat tu tak guna pakai ibarat tak ada maknanya lah kan. Kita nak bagi hadiah dekat orang, tapi engkau kena settlekan hutang aku kan. Kita pun mikir nak ambil tak ambil contoh kan. Bagi hibah package masalah sekali. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini antara perkara yang
yang kalau nak bagi hibah lah, jangan bagi hibah pula. Itu antaranya. Tak tidur malam Ustaz dulu mikir. Tak tidur malam dah. Jadi takut ada kenaikan pula kadar. Jadi situasi ini tak kata orang tak cantik lah, kan. Jadi kalau kita si pemilik harta tu memang kita pun ada hutang. Jadi pada dasarnya bagi tahu je kepada ahli waris, ayah ada hutang. Nanti sebelum kamu agih-agihkan harta ni, ni memang ada bahagian-bahagian kamu. Tolong selesaikan hutang-hutang ayah dulu, selebihnya nanti kamu bagilah sama-sama kamu. Berikutnya Ustaz, kita ada Izara Zulaika yang bertanya di Facebook. Bagaimana jika suami menghibahkan kepada isterinya namun jika berlaku perceraian? Apakah masih sah hibah tersebut hatta mereka sudah melalui proses perceraian? Mohon pencerahan Ustaz. Okey, dia untuk suami isteri ni, pemberian harta yang paling tepat adalah harta sepencarian. Kan? Jadi katalah mereka ada sebuah rumah. Jadi masing-masing tu beli rumah tadi tu memang dah ada bahagian masing-masing. Dan bila lagi dalam SMP tu ada 2 nama. Jadi bila beli satu rumah ada 2 nama, secara automatik isteri ada 50%, suami ada 50%. Jadi bahagian masing-masing tu sebenarnya boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Dengan ini saya mengisytiharkan bahagian rumah saya ini adalah harta sepencarian kepada suami saya ataupun kepada isteri saya. Jadi bila meninggal salah satu pasangan, jadi dia akan dapatlah bahagian yang yang si mati tadi tu. Jadi solidlah rumah tadi 100% bagi pada suami ataupun pada isteri, kan. Jadi lebih tepat pasangan suami isteri ni buat harta sepencarian. Tapi tak salah juga kalau nak buat hibah, kan. Cumanya macam tadilah, kan. Apa dokumentasi yang kita buat ni mungkin ada dia punya terma-terma dia, ada syarat-syarat dia, kan. Perkara ini hanya berlaku bila berlaku kematian. Jadi kita boleh letak dalam kita punya surat perjanjian tadi tu, kan. Sebab kalau kita tak letak pada dasarnya, kalau berlaku penceraian, benda tu terus pergilah. Maknanya kalau harta sepencarian tetap ada hak masing-masing. Kalau hibah pun tetap ada hak si penerima hibah tu, kan. Jadi ini kita kena buat duduk bincang, kena tengok situasi kita ni sebenarnya sesuai apa, kan. Kita ni berkahwin nak bercerai ke, contoh, kan. Jadi walaupun memang ada berlaku penceraian, jadi cuba jangan kita fikirkan situasi tadi, sebab apa yang kita buat, contoh macam kita buat hibah, declaration hibah, pengisytiharan hibah, pengisytiharan harta sepencarian, ini kan antara langkah-langkah yang kita buat untuk memudahkan urusan selepas kematian kita, supaya anak lagi apa semua, supaya jangan berlaku macam-macam isu harta nanti susah nak diurus dan sebagainya, lepas tu anak-anak terbiar, lepas tu hutang kita tidak dibayar dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat ni sebenarnya kok esok lusa mati, kan. Tapi kalau umur tu panjang, kita boleh selesaikan banyak masalah, kan. Lepas tu kita nak hadiahkan rumah ke tanah kepada suami isteri, tak ada isu lah, kan. Tu antara dia. Sebab apa? Sebab bila kita buat satu perkara tapi dalam masa yang sama kita ada keraguan, so nak hilangkan ragu tu macam mana? Buatlah kita punya terma-terma tadi tu yang kita rasa selesa. Jadi bincanglah kalau perjanjian hibah ataupun harta sepencarian tu kita nak buat dengan mana-mana peguam dan sebagainya, bincang elok-elok, kan. Benda ni sebenarnya untuk kebaikan bersama, yang hidup, yang mati. Benda boleh bincang Ustaz, bergaduh Ustaz. Ni kali ni betul Ustaz, kali ni betul. Baik, berikutnya kalau boleh kita raikan lagi soalan dari sahabat kita, tetapi orang kata apa Ustaz, apa pun yang kita lakukan maka benda tu perlu diselesaikan dengan cara yang baik, kerana setiap masalah itu ada jalan penyelesaian Ustaz. Baik, kita nak meraihkan lagi soalan daripada sahabat kita, tapi sebelum tu kita ingin berehat sekali lagi. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan hibah sebelum hibah, itulah tajuk yang kita masih lagi kita bicarakan pada pagi ini. Kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Dan Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita dengan izin. Kita ada Nur Hayati Ismail yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah sekiranya pemilik harta tidak mempunyai harta lain, misalnya hanya memiliki sebuah rumah tetapi telah dihibahkan kepada bukan ahli keluarganya? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Okey, ni mungkin cerita dia, ayah ada sebuah rumah, tiba-tiba rumah tu dihibahkan kepada anak angkat ke ataupun orang lain.
Jadi bila meninggal tu anak-anak waris yang berhak ni buat urusan nak uruskan harta pusaka si ayah, tengok rupanya rumah tadi tu telah dihibahkan kan. Jadi tengoklah kalau hibah tu telah dipindah milik, so memang tak boleh nak buat apa-apa lah. Tapi hibah tadi tu kalau belum dipindah milik, tengok ada situasi-situasi pula, katalah walaupun dia cakap mulut ke apa ke macam mana ke, tapi macam tadilah walaupun cakap mulut tapi syarat tak cukup kan. Memang dia datang, dia kata rumah ni ayah kamu dah hibahkan pada saya ataupun dah hibahkan kepada ayah saya kan. Tapi macam tadilah apa bukti dia pula, dokumen tak ada, dokumen tak ada, saksi semua tak ada. Jadi kalau benda tu semua tak ada, ibarat ahli waris boleh abaikan begitu sajalah kan. Sebab apa? Sebab engkau nak tuntut tapi engkau tak ada apa-apa bukti. Ini masalah besar juga ni kan. Contoh kan. Jadi jangan mengelirukan waris pula kan. Jadi sebab itu dalam masa yang sama sebenarnya okeylah apa yang berlaku lepas kematian tu satu bab. Tapi semasa hidup tu si pemilik tu kalau dia dah hibahkan harta tadi tu, kenapa pula dia tak buat dokumentasi ataupun pindah milik betul-betul? Kalau dah hibah tu hibah betul lah, bagi betul lah. Ni kenapa pula tiba-tiba ada? So ini juga antara perkara yang boleh menyebabkan kekeliruan pada ahli waris pula kan. Jadi sebab tu situasi begini jangan kalau boleh kan. Siapa-siapa pemilik harta dia nak hibahkan rumah ke tanah ke, hibahkan betul-betul. Sebab hibah ni satu amalan yang mulia kan, satu amalan yang mulia kan. Sama ada dia nak bagi kepada waris dia ke kan, katalah memang harta dia banyak, harta dia banyak, ada 10 harta, anak ada 9 je contoh kan. So maknanya confirm bila meninggal tu masing-masing dapat satu. So satu ni siapa? Mungkin dia nak hibahkan kepada anak angkat, mungkin dia nak hibahkan kepada saudara, mungkin dia nak hibahkan kepada satu kawan ni yang banyak tolong dia. Kalau apa-apa ke jam ke tak sempat ambil anak sekolah apa, dia kata kau tolong ambilkan anak aku sekolah contoh kan. Jadi mudah sangat. So apa salahnya dia kan menghadiahkan atau menghibahkan satu harta ni kepada kawan tadi tu, tapi buktinya kena clear lah, kena jelas lah, kena ada dokumentasi ke pindah milik dan sebagainya, tak diisu kan. Jadi bila meninggal mana harta yang belum dipindah milik, itulah waris uruskan. Katalah dalam urusan kita nampak satu harta ni, tapi harta ni tengok dah dipindah milik dah. So ini mungkin ayah kita dah hibahkan kepada dia. Jadi dibantu pula dengan satu dokumen bahawa rumah sekian-sekian, tanah sekian-sekian ayah dah hibahkan kepada sipulan. Jadi maknanya waris yang lain pun tenanglah, tak ada dakwa-dakwi apa isu semua, tak ada isu berbangkit. Jadi ini pun satu perkara yang kita kena sama-sama beringat. Jangan mentang-mentang hibah ni suka hati aku lah aku nak buat, suka hati aku ni harta aku nak bagi pada siapa-siapa. Tapi bagi tu dengan cara yang betul lah, supaya tidak ada isu di kemudian hari. Macam kes tadi itulah yang ibu ayah anak tunggal seorang tadi tu, dia ambil anak angkat perempuan, semua harta tu dipindah milik kepada anak perempuan. Jadi kenapa? Mungkin kalau anak lelaki tu mungkin tak bagus, tak baik, mungkin itu antara hujah dia. Tapi kalau anak lelaki tu bagus, baik, tapi dipindah milik juga, apa hujah dia? Itu yang bila orang tu tanya dekat saya kata, nantilah di akhirat kamu tanyalah ayah kamu. Contoh kan? Sebab ialah bukan semua isu dekat dunia ni boleh selesai kat dunia. Sebab tu Allah ciptakan akhirat untuk selesaikan mana-mana tak selesai ni cerita dia kan. Jadi dalam situasi begini kan, jangan kita meninggalkan satu perkara yang menyebabkan kesusahan di kemudian hari. Jadi kalau pemilik tu dah hibahkan betul-betul. Jangan ada apa isu-isu berbangkit. Dan kalau itulah satu-satunya harta yang kita ada kan, kenapa kita nak hibahkan ke orang pula, sedangkan anak kita lebih berhak. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang sangat kaya, dia cakap pada Rasulullah, ya Rasulullah, harta aku banyak ni semua aku nak infakkan pada jalan Allah. Nabi kata jangan kan, dia nak infakkan semua Baitul Mal. Dia kata, Nabi kata jangan, anak-anak kamu tu lebih berhak kan. Jadi kalau macam tu separuh aku infak, separuh aku tinggalkan untuk anak-anak. Nabi kata jangan, anak-anak kamu tu lagi berhak untuk dapat banyak. Agama ni tak apa, ramai orang boleh bantu. Itu yang akhirnya kalau macam tu 1/3 lah, 1/3 aku sedekahkan, aku serahkan kepada Baitul Mal, 2/3 aku tinggalkan untuk ahli waris kan. Nabi kata 1/3 tu pun masih banyak, tapi tak apa, kalau itu niat kamu silakan. Itu yang ada kadar tidak boleh melebihi 1/3 untuk wasiat kan. Tapi untuk ibah silalah. Jadi kalau harta tu awak dah ada satu je, awak nak bagi dekat orang, nak tunjuk baik konon contoh, tak adalah saya nak sangka, tapi contohlah walhal sebenarnya anak-anak kamu ada, waris kamu ada kan, ini lagi berhak ni kan. Jadi ini antara perkara yang kena fikirkan jugalah kewajaran dia kan. Jangan kita naya ahli waris pula di kemudian hari. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil kita, Ramlah Sulaiman di talian. Hello, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Apa khabar Pak Ramlah? Khabar baik. Ya, silakan dengan soalannya. Saya nak bertanya. Ya. Jiran saya ni suami dah meninggal dah lama dah. Sebelum suami dia meninggal, dia ada bercerita dengan saya, suami dan rumah ni untuk dia dan anak-anak. Ya. Lepas tu bila sekarang isteri tu sakit, duduk rumah dengan rumah anak-anak gele-gele. Baik. Tapi rumah tu sekarang diduduk oleh anak lelaki, anak perempuan dia. Ya. Ada masalah, anak lelaki penyanak, dia rasa dia berhak juga pada rumah tu. Ya. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Ya. Mana kata cucu tu merasakan dia berhak ke atas rumah itu? Mak dia pun cakap, dia kata rumah ni untuk anak dia pasal anak dia yang jaga mak dia. Ya. Jadi ada pertikaian di situ insya-Allah. Ya, pasal selama ni bila mak ni sakit, ya. Anak cucu yang anak perempuan ni banyak sama dengan nenek dia ni. Baik, faham. Tapi sekarang cucu anak lelaki pula berkata dia berhak juga. Baik, terima kasih Pak Ramlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berlaku beberapa pertikaian sebagaimana soalan yang diajukan oleh Pak Ramlah Sulaiman itu Ustaz. Mungkin ada perincian kepada masalah antara, ini antara situasi-situasi dia berangkai sikit Ustaz. Dia berangkai kan. Jadi sebab tu term tu maknanya lafaz tu kena clear kan. Macam tadi kata suami berwasiat rumah ni untuk isteri dia kan. Lepas tu isteri pula suami dah meninggal. Lepas tu isteri ni pula sekarang ni dah tak sihat. Lepas tu anak-anak pun dah bercelaru dah macam-macam dah kan. Jadi pada dasarnya penggunaan istilah tu pun satu bab. Betul. Kan. Sebab pada dasarnya senang cerita dia katalah suami isteri ni, pasangan suami isteri tadi tu, situasi dia mudah je, dia boleh cakap dekat anak-anak, rumah ni mak kau punya, rumah ni mak kau punya. Senang. Sebagai harta sepencarian. Ini antara istilah yang orang dulu-dulu pakai. Kan datuk nenek moyang kita sebut, dia kata ni panggung mayat nenek kau kan, kepala mayat nenek kau contoh kan, rumah ni nenek kau punya kan, rumah dia sebutlah tanah ni nenek kau punya. Jadi bila sebut tu itu maknanya harta sepencarian. Rumah tadi tu terus maknanya kalau suami meninggal, rumah tadi tu kepada isteri sebagai harta sepencarian. Jadi bagusnya masa meninggal saja si ayah tadi tu sepatutnya buat urusan pindah milik. Jadi boleh pergi pejabat pusaka buat urusan pindah milik apa semua bla bla bla. So maknanya rumah tu pindah milik kepada mak sekarang kan. Letak nama mak. So bila dah letak nama mak kan, rumah tu memang nama mak. So sekarang ni isu dia sekarang ni kalau mak meninggal, rumah tu jadi pusaka lah. Bila pusaka maknanya faraid 2-1, laki dapat 2, perempuan dapat 1 kan. Itu mudah, cara kaedah tu mudah kan. Senang cerita dia untuk selesaikan isu yang macam-macam, yang ni nuntut, yang ni nuntut, yang ni nuntut, yang ni nuntut. Itu pun yang jadi isu macam-macam ni takutnya apa? Takut masing-masing ni duk pegang cakap bapak dia. Bapak dia kata siapa jaga mak ni rumah dia, siapa jaga mak ni rumah apa. Bapak tu cakap macam tu supaya anak-anak tu semua pakatlah sama-sama jaga mak. Kalau tidak mak tu akan terbiar. Itu yang dia letak motivasi, siapa jaga mak ni rumah dia punya semua. So maknanya walhalnya kalau semua jaga mak, so semualah ada bahagian. So bahagian tadi tu bila mak tadi meninggal, bagilah sama ada 2-1 ke ataupun sama rata, sila tak jadi masalah. Dan situasi begini selalunya bila dah jadi masalah, memang ibarat kita serahkanlah kepada saluran dia. Sebab nanti bila berlaku dakwa-dakwi di mahkamah ke apa semua, ujungnya nanti hakim akan letak keputusan harta ni dibagikan secara sama rata, ataupun harta ni dibagikan ikut faraid. Siapa yang duduk dekat rumah tu, katalah rumah tadi tu and si A nak duduk situ, bila nak duduk situ dia kena keluarkan satu jumlah wang beri kepada adik-beradik yang lain sebagai ialah settle lah. So maknanya tidak ada tuntutan-tuntutan di kemudian hari kan. Jadi sebab tu ini antara perkara yang pun kita kena sama-sama beringat lah kan. Kalau nak beri tu kaedah term and condition dia, lafaz dia kena clear, kena jelas kan, supaya itu pun akan memudahkan waris di kemudian hari. Dan waris ni pula kena faham lah kan. Pada dasarnya anak lelaki kat anak perempuan semua ada bahagian. Jadi yang kita nak kata-kata aku lebih berhak, aku lebih berhak, aku lebih berhak ni atas dasar apa pula kan. Tu akhirnya semua pening kepala nanti. Allahu akbar. Jangan sudah terhantuk baru tengadah. Hibah sebelum hibah Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Sudah tak sudah Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Jadi kita akan tamat di sini dan kita akan bertemu dan juga bersua di TV9. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi berbicara topik kita pada pagi ini, iaitu fikah. Kita berbicara tentang hibah sebelum hibah dalam bidang fik. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim dan Fadil Ustaz. Telah banyak kita bicarakan, kita kongsikan untuk topik kita pada pagi ini, hibah sebelum hibah. Dan kepada anda para penonton yang mungkin ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, sebagaimana biasa hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda 1888-1677 atau hantarkan ke laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah Ustaz, kita ada Fauzi Farouk yang bertanya di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Bolehkah sekiranya kita ingin membuat hibah bagi mengelakkan faraid kerana semua anak adalah perempuan? Terima kasih Ustaz. Baik, pertama-tamanya kita nak kena faham, kan? Hibah ni kita bagi masih hidup. Faraid ni dia akan berlaku lepas kita mati, kan? Jadi bila masih hidup ni kita dah hibahkan harta rumah, kan? Katalah contoh saya ada tiga rumah, anak saya ada 3, saya terus pindah rumah 1 kepada anak A, rumah 2 pada anak B, rumah 3 pada anak C. So maknanya dah pindah milik dah. Jadi bila dah pindah milik dah rumah tadi tu, saya pun meninggal. Jadi meninggal, kan, tak perlu, maknanya saya tak ada faraid lah, tak ada pusaka, sebab saya tak ada pusaka, sebab masa hidup tu saya dah pindah milik. Tapi kalau masa hidup saya tak buat hibah, saya tak pindah milik, so bila saya meninggal, jadi harta tadi tu jadi pusaka. Jadi bila jadi pusaka, itu yang dia kena bagi ikut faraid, ataupun kena bagi ikut sepakat, ataupun tengoklah perbincangan waris ketika itu, kan. Jadi ini nak kena faham. Jadi untuk mengelakkan faraid, sebenarnya ini satu cara yang tak kemas lah, kan. Ibarat macam kita lagi pandai pada Allah, kan, daripada Tuhan. So sebenarnya itu bukan, kita jangan berfikiran macam itu. Kita fikir maknanya ini harta aku, ini waris aku ada niat nak bagi harta dekat waris-waris aku dengan cara aku buat hibah. So pindah milik lah. Kalau kita tak boleh buat pindah milik, kita boleh buat dokumentasi. Katalah anak-anak tadi tak cukup umur, kan, masih di bawah umur 18, jadi syarat penerimaan tu tak boleh lagi. So kita boleh buat hibah amanah, kan. Dengan ini aku menghibahkan rumah sekian-sekian kepada anak aku nama sekian-sekian, dengan menyerahkan kepada isteri aku nama sekian-sekian sebagai pemegang amanah, kan. Hibah amanah hibah. So kita buat kaedah macam tu. Jadi bila kita meninggal, nanti isteri akan pindah milik kepada nama-nama tertentu. Ini yang dilakukan oleh Ismet Ghulam Diraja. Itu dia, kan. Harta-harta yang di luar negara semua dihibahkan kepada dihibahkan kepada Abdul Wahab, anak yang bungsu. Anak yang bungsu. Tapi harta-harta tadi tu diserahkan kepada siapa? Sulaiman Aklaken. Sebagai pemegang amanah. Jadi sebab itu bila Ismet Ghulam Diraja meninggal dunia, Abdul Wahab dia pergi cek nama bapa dia dapat dalam negara saja, sebab yang dalam luar negara telah dipindah milik kepada Sulaiman Aklaken. Tapi Sulaiman Aklaken adalah pemegang amanah, dan untuk apa? Untuk Abdul Wahab tadi tu. Jadi ini antara perkara yang sebenarnya boleh dilakukan semasa hidup. Betul. Jadi keluarlah segala harta dari gostan pun ada, Ustaz. Barulah tahu, Ustaz. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan sahabat pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz, ini kena dengan keluarga saya ni, keluarga mertua saya Ustaz, ya. Dia dah arwah mertua saya ni dah buat hibah sebelum dia meninggal. Sayang silapnya Ustaz, dia bawa saksi tapi tak beritahu langsung kepada anak-anak. Jadi bila ayah meninggal, peguam datang dan beritahu kepada anak-anak, dan anak-anak tak tahu apa satu pun. Dan apabila berlaku, anak angkat diberi lebih pada anak sendiri. Dan ini yang jadi masalah, dan sekarang ni kecoh. Kerana anak yang sebenar, anak kandung tak nak anak angkat didapat. Baik. Jadi bagaimana cara nak selesaikan? Apakah hibah yang dibuat oleh arwah mertua saya ini boleh diguna pakai, ataupun bagaimana cara untuk menyelesaikan supaya benda ini tak kecoh sampai macam ini? Baik. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur bertanya Ustaz. Masya-Allah. Saya kira
setiap benda yang berbangkit ada dalam penyelesaian, Ustaz. Ada, memang ada. Kan sebab itu Islam Allah jadikan sebaik-baik agama sebab dia boleh selesaikan urusan dunia dan juga kita punya urusan akhirat. Cuma macam tadilah kita kena ada ilmu dia lah kan. Macam situasi tadi tu seperti mana yang sebelum ni kita sebut, pemilik harta tu sendiri pun dia tak tahu term and condition dia. Jadi jangan kita fikir mentang-mentang ini harta aku. Sebenarnya kita pun dididik apa yang kita punya bukan kita punya, sebenarnya semuanya Allah yang punya kan. Allah Akbar. Saya teringat lagu tu, mana milik kita. Saya tengok muka Ustaz, saya teringat lagu tu Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Kan? Jadi kita di dunia ni pemilik sementara kan? Tak apalah cari apa semua dapat sebagainya. Cuma bila nak bagi tadi tu kena fikir-fikirlah. Kita ambil kisah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi tu. Harta dia banyak kan, dia kata semua dia nak infakkan pada agama. Nabi kata jangan. Kan, agama ni hak semua orang kan. Jadi anak kamu tu macam mana kan. Itu zaman Nabi masih hidup tu. Jadi kita kena ambil pengajaran daripada kisah-kisah ni semua. Jadi macam situasi tadi itulah, ayah tiba-tiba hibahkan harta ni kepada anak angkat, dan bahagian yang dihibahkan tu pula lagi banyak daripada bahagian untuk waris anak-anak sendiri. Jadi inilah jadi timbul isu, timbul fitnah. Kalaupun harta tadi itu terus dipindah milik kepada anak angkat, tiba-tiba bila meninggal, anak sendiri nak buat urusan, kata macam mana pula benda ni boleh tukar nama anak angkat, dah jadi satu fitnah. Tapi benda tu memang dah pindah milik, dia sah lah pada dasar dia macam tu kan. Cumanya nanti dia akan jadi pertikaian, bawa ke mahkamah, tengok bila berhujah dekat mahkamah tiba-tiba anak sendiri menang. Sebab apa? Sebab mungkin ada unsur-unsur tak sepatutnya. Contohlah, tak tahu kita manusia ni kan, si anak angkat tu pergi bomoh kan. Perlu disiasat juga. Itu antara isu dia. Jadi ini antara benda-benda yang sebenarnya jangan kita buat sesuatu yang menimbulkan fitnah di kemudian hari kan. Jadi dalam situasi ini apa yang perlu sekarang ni duduk, semua waris ni kena duduk bincang. Anak angkat tadi duduk bincang, waris kena duduk bincang. Peguam ni yang konon diarahkan oleh si pemilik ni pun kena pandai untuk selesaikan perkara ini kan. Mungkin dia boleh jatuh jadi wasiat kan, wasiat 1/3 kan. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, ayat surah Al-Baqarah ayat 180, ayat 181, 182 ni, ini pun cerita tentang wasiat kan, yang kalaulah si ayah dulu masih hidup, bagi tahu semua harta ayah ni ayah sedekahkan ke Baitul Mal kan. Jadi bila ayah meninggal, anak-anak tadi tu bila dengar ayah dah wasiatkan semua harta disedekahkan kan ke Baitul Mal, semua harta diinfakkan ke Baitul Mal, walhal sebenarnya pada dasarnya waris tu berhak dapat pusaka juga kan. Jadi tapi dalam masa yang sama ayah dah wasiat ni. So itu sebab tu ada kaedah wasiat tidak boleh lebih 1/3. So maknanya kalau harta ayah tadi tu 100,000, dia kata 100,000 ni infakkan pada Baitul Mal ataupun untuk masjid surau kan. Jadi sedangkan di situ ada hak waris, so waris boleh duduk bincang, dia kata kalau ikutkan kita ni ada hak juga ni kan. Tak sikit banyak tu cerita lain. Nak kalau sekarang ni tengah ada hutang PT-PTN ni, kalau dapat duit 5,000 10,000 boleh langsung contoh kan. Jadi duduk sit down, wasiat ayah macam mana pun kena laksanakan. Tapi tidak boleh melebihi 1/3. Laksanakanlah, pergilah. So maknanya 33,000 tu kita agihkan ke masjid surau. So yang baki tadi tu dalam 70,000 berapa tu, so ini dia agihkan kepada ahli waris sama ikut farad ataupun sepakat. So dalam situasi tadi tu kan, kena tengok kan, sama ada dah pindah milik ke belum pindah milik ke, sebab perkara ni akan jadi fitnah yang berpanjangan. Jadi anak angkat pun dia kena bertolak ansur. Waris dia kata saya bukan nak kata apalah, kalau memang ayah dah nak bagi pada kamu, ialah kamu punyalah, tapi kalau dalam situasi ni tak wajarlah kami yang ahli waris ni tiba-tiba dapat lebih sikit pada kamu kan. Jadi itu antara benda-benda. Jadi yang peguam ni pun dia kena jadi orang tengah untuk selesaikan pendamai, tengok mana yang lebih sesuai. So kita kata orang kena tolak ansur supaya tak apalah, sebab walaupun ayah tadi tu mungkin masih hidup, dia dah buat sesuatu tapi mungkin caranya tak betul, dibetulkan berdasarkan kepada Al-Baqarah tadi tu pun macam tu juga kan? Ayah tu ada buat tak betul, jadi kita betulkan. So maknanya dapat ganjaran lah semua. Kita ketepikan seketika emosi, amarah kita kerana kita nak selesaikan satu benda yang besar, insya-Allah tabarakallah, supaya tidak menjadi susah di kemudian hari. Hibah sebelum hibah. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Zuhara di Facebook. Baik, soalannya saya yang pertama, bolehkah seorang suami memberikan hibah kepada anak yang masih di dalam kandungan ibunya?
Dan yang kedua, seandainya bayi yang dilahirkan itu meninggal dunia, bolehkah si ibu mengambil harta hibah itu, Ustaz? Baik, pada dasarnya hibah ibu, hibah ayah kepada anak memang boleh ditarik balik. Ataupun dianjak sampailah umur yang sepatutnya, kan. Tapi untuk hibah anak dalam kandungan ni pada dasarnya boleh juga, kan. Cumanya macam tadilah, hibah tu diberikan kepada ibunya, rumah ni saya berikan kepada awak, yang rumah ni saya beri pada awak, kan, untuk diberikan kepada anak kita yang masih dalam perut tadi tu. So ini namanya hibah amanah lah. So si isteri tu akan jadi pemegang amanah untuk harta hibah si anak tadi tu, kan. Pada dasarnya boleh, tak jadi masalah, kan. Dan macam tadilah, tiba-tiba anak tu meninggal dunia. Jadi bila anak tu meninggal dunia, hibah tu terbatal lah. Jadi harta tu ghostan balik kepada si bapa dia. Tu antara dia, kan. Jadi ini antara kaedah-kaedah yang memang telah ditetapkan dalam hukum syarak pun, dan hibah ibu, hibah ayah kepada anak boleh ditarik balik, maknanya boleh ghostan. So maknanya kita bagi pada anak, tiba anak meninggal dulu, so ghostan balik lah. Cumanya isu proses dekat dunia ni, katalah rumah ni dah pindah milik dekat anak, anak pula ada isteri, ada anak, tiba-tiba anak mati dulu, kan. Jadi kalau ikutkan konsep hibah tadi tu, harta tu boleh ghostan balik kepada si ayah, kan. Tapi oleh kerana rumah tadi tu dah dipindah milik kepada anak, anak tu pula ada waris dia, dia dah jadi kes pusaka dah, kan. Jadi kalau isteri dan anak-anak tadi tu faham, maknanya cuculah, menantu dengan cucu tu faham, jadi mereka akan buat pelepasan untuk diserahkan balik kepada si bapa tadi tu. Tapi isunya, kalau cucu-cucu tadi tu di bawah umur, kena tunggu cucu-cucu ni besar, 18 tahun ke atas lah baru boleh. Jadi ini pun antara prosedur ataupun proses yang perlu kita maklum, kan. Walhal memang pada dasarnya hibah ibu, hibah ayah kepada anak-anak boleh ditarik balik ataupun boleh ghostan balik lah, senang cerita dia, kan. Cumanya proses pengurusan dokumentasi dunia tu yang kadang benda tu kita nak kena faham lah. Betul, kan. So maknanya kalau si menantu dengan cucu tadi tu tak lepaskan, dia tak ghostan lah. Betul. Mungkin kalau kita lihat, kalau kita mengamati kenapa tahap kesedaran masyarakat kita, terutama di negara kita, terhadap masalah hibah, wasiat faraid ini masih berada di tahap yang agak membimbangkan, Ustaz. Mungkin ada faktornya, insya-Allah kita akan bicarakan selepas ini, Ustaz. Apakah puncanya? Kerana kita nak berjeda seketika, terus yang menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua Allah yang punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Fadil Ustaz, kita masih lagi berbicara topik hibah. Sebelum hibah, bila kita dengar sedutan lagu tadi, Ustaz, masya-Allah, saya terima bagaimana hakikat kehidupan ni, Ustaz. Tak ada milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang kita miliki ada amanah di sebaliknya, Ustaz, yang perlu kita selesaikan, termasuklah urusan hibah, wasiat faraid dan sebagainya. Baik, kita nak cerita sedikit bagaimana sebelum kita berehat tadi, kesedaran tentang hibah ataupun perkara yang berkaitan wasiat dan sebagainya secara keseluruhan. Bagaimana untuk membangkitkan kesedaran masyarakat yang saya kira secara peribadi masih berada di tahap yang perlu diperbaiki, Ustaz? Faktornya, Ustaz. Antara isu dia itulah masyarakat kita mungkin sebahagiannya masih ada stigma, kan. Dia rasa bila cerita wasiat, bila cerita hibah, ini cerita mati ni, kan. Siap kita kata feng shui lah kurang, negatif kan? Negatif lah, biasalah, kan. Bila ada bangsa-bangsa, kan, contoh macam bila mungkin orang Hindu ke orang Cina ke, bila cerita pasal mati ni, kan, orang kata, kan, tu yang ada nombor pun, kalau 4 tu mati lah, sampai lift tu semua tak ada nombor 4, kan. Dia ada 3A je contoh, kan. Sampai ke tahap tu. Jadi kita ni beza Islam ni lain. Kalau kita tengok dalam Quran, memang Allah sebut
kullu nafsin za'iqatul maut, semua bernyawa pasti akan mati. Nabi pun cerita tentang mati kan. Bahkan Nabi sebut lagi orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak cerita mati kan. Maksudnya fikir mati. Maksud bila kita fikir mati ni macam tadi lah, aku ada harta, aku ada rumah, aku ada anak-anak kan. Jadi apa Islam sarankan? Kita boleh berwasiat, kita boleh berhibah kan, untuk mudahkan urusan kemudian hari. Contoh macam sekarang ni, harta pusaka di Malaysia tak selesai, dah cecah 70 bilion. Sebab apa? Sebab isu urusan pusaka ni lah kan. Jadi untuk mengelakkan bertambahnya jumlah tadi tu, sebab itu Islam menyarankan kita buat hibah. Hibah ni makna kita dah pindah milik masih hidup. Jadi bila pindah milik masih hidup ni, lepas kita mati tak ada isu pusaka kan. Dan ini bertepatan dengan kaedah pula al-wiqayah khairum minal ilaj. Merawat, mengelak itu lebih baik daripada mengubat kan. Ini antara isu-isu. Jadi sebab itu kita kena banyak berlapang dada lah kan. Kita pun tahu tadi macam tadi lagu tadi tu kan, yang kita punya ni bukan kita punya saya pun teringat siapa yang menyanyikan Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah Ustaz. Baik. Jadi yang kita punya ni pun bukan kita punya, sebenarnya Allah yang punya. Jadi bila Allah yang punya, kita masih hidup ni kita guna, pakai. Lepas tu kita tahu bila masa saja kita akan mati. Bila mati ni, so barang-barang ni nanti pergi mana kan. Jadi kalau nak bagi pada ahli waris, beri elok-elok, ikut kaedah wasiat, ikut kaedah hibah kan. Sebab benda-benda tu ada sebenarnya kan, dokumentasinya, prosesnya. Bahkan benda tu akan memudahkan. Bahkan even di pejabat-pejabat tanah pun, kalau kita tengok proses pindah milik harta ni boleh guna borang 14 kan, boleh guna kaedah trust deed. Trust deed tu maknanya aku mati ambil contoh, boleh guna kaedah PA, power attorney kan. Ini kaedah-kaedah yang sebenarnya untuk mudahkan urusan. Jadi kalau kita tak buat kaedah dokumentasi hibah tu pun, tapi kita guna borang-borang tadi pun, pada hakikatnya boleh membantu kan. Semuanya macam tadilah, ada pertikaian kemudian hari ke bagaimana ke, itu isu-isu yang berbangkit lah. Ada satu kes pusaka di Malaysia ni, nama jalan kalau tak silap, jalan tu memang saya pun lupa apa jalan apa. Jadi memang orang yang mempunyai nama tu memang pusakanya di Malaysia pun sangat besar. Sebahagian keluarga di Malaysia, sebahagian keluarga di luar negara. Jadi bila meninggal dunia, Malaysia ambil harta kat sini. Jadi yang di luar negara tu nak menuntut. Nak menuntut lah. Dia nak menuntut, dia kata kami pun waris dia yang sah, jadi kami berhaklah dapat bahagian harta dia. Oh tak, ini semua telah dihibahkan kepada waris yang di Malaysia, tapi guna kaedah trust deed. Jadi walhal trust deed ni bukan untuk orang Islam. Ini pun antara term-term yang kita nak kena faham kan? Tapi itu kaedah-kaedah yang boleh memudahkan pengurusan di kemudian hari lah. InsyaAllah. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Zali Ismail di Facebook bertanya, bolehkah seorang non-Muslim membuat hibah kepada seorang Muslim hartanya? Dan yang kedua, seorang bapa yang sudah memeluk agama Islam ingin menghibahkan hartanya kepada anaknya yang belum Islam, adakah dibolehkan dalam Islam? Boleh, pada dasarnya boleh, harus kan, maknanya haruslah kan, maknanya boleh lah, maksud dia macam tu kan. Yang tak boleh ni mewarisi kan orang Islam kan, macam tadi tu lah, bapa Islam, anak bukan Islam kan. Jadi bila bapa meninggal, anak yang bukan Islam tak boleh mewarisi, sebab salah satu syarat nak mewarisi harta ni Islam kan, satu agama. Sama juga kalau anak yang bukan Islam tadi meninggal, bapa yang Islam tak dapat kan. Memang saya nak tuntut harta anak saya sebab saya bapa dia, tapi awak dah beragama Islam kan. So pada dasarnya tak boleh kan. Cumanya yang boleh macam tadi kan, dia boleh hibahkan. So kita Islam, kita nak hibahkan sebagai harta kepada kawan yang bukan Islam kan, ataupun ayah tadi Islam, dia nak hibahkan sebagai harta dia kepada anak yang bukan Islam. Pada dasarnya boleh kan, harus. Cuma macam tadilah, kaedah-kaedahnya kena clear, kena jelas, supaya jangan timbul fitnah di kemudian hari kan. Tak pasal-pasal pula tiba-tiba yang bukan Islam dapat bahagian, ni datang mana pula contoh kan, tiba-tiba kan ni anak ada rupanya hibah. Jadi bila sebut hibah tu maknanya dokumennya kena clear. Kalau benda tu tanah, rumah dipindah milik, kalau duit tu mungkin ditransfer ke akaun ke, ataupun dibuat pemegang amanah untuk penyerahan di kemudian hari kan. So kena clear lah dia punya urusan-urusan tadi. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita. Berikutnya Nurul Hidayah Saifuddin bertanya, adakah seseorang itu boleh membatalkan hibah? Apakah perbezaan hibah yang boleh dibatalkan dan hibah yang tidak boleh dibatalkan, Ustaz? Okey, pertama-tamanya macam tadilah, kalau kita nak bagilah. Ini kita ambil yang konsep paling asas, paling dasar. Basic kan. Engkau dah bagi lah. Apa pula nak jadi buruk siku, contoh kan buruk siku kan. Ini kita kena fikirlah, sebab tu kita kena fikir sungguh-sungguh kan. Macam tadi tu, kita hibahkan semua harta kepada anak angkat kan.
Kau dah bagi, dah pindah milik, tiba-tiba dia kata tak jadilah, ambil balik lah. Dah jadi isu dah. Tengok-tengok rumah tadi tu dah dijual lah, tanah tu telah dicagarkan kat bank, dah jadi isu panjang dah kan. Jadi kita nak bagi ni kena fikir betul-betul kan. Sebab itu langkah yang paling bagus kalau kita nak buat hibah yang kita kata mungkin nak batalkan balik ke, nak tarik balik, kita buat hibah amanah. Hibah amanah. Macam tadilah Ismail Ulam Diraja, dia letak semua harta-harta luar negara ni kepada Sulaiman Aklaken. Kononnya untuk berikan kepada Abdul Wahab. Tapi kalau Abdul Wahab nanti masa aku hidup aku boleh kontrol lah semua ni. Tapi nanti kalau aku meninggal dunia, engkau tengok Abdul Wahab ni tak boleh pakai lagi. Umur 18 tak boleh pakai, umur 25 tak boleh pakai, dia umur 40 pun tak boleh pakai, dia dah kahwin anak satu pun tak boleh pakai. Dia berpoya-poya lah apa semua ni. Kalau duit ni, harta ni kalau kau bagi kat dia, habis nanti silat bulan. Jadi kau pegang terus lah, kau pegang terus sampailah kau rasa dia ni boleh ni. Kalau tak boleh, maknanya nanti kau wakafkan ke Baitullah pula. Contoh tu. Jadi kalau nak tarik balik hibah tadi tu ataupun nak batalkan hibah, dia boleh guna kaedah hibah amanah. Tu adalah antara dia. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Baik, Fadil Ustaz, kita ada soalan lagi untuk kita raikan. Mazni Hasan di Facebook. Baik, tidakkah orang yang membuat hibah ini boleh dikategorikan sebagai orang yang ingin mengelakkan daripada ahli warisnya mendapatkan hak mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Jadi sebab tu kita dah sebut tadi awal-awal bahawa hibah ni berlaku semasa hidup. Adapun pusaka ataupun faraid berlaku lepas kita mati. Jadi bila masih hidup kita dah bagi dah, anak ni dapat ni, anak ni dapat ni, kita dah pindah milik. Jadi bila kita mati tak ada dah harta nama kita. So bila tak ada harta nama kita, tak adalah pusaka. Bila tak ada pusaka, tak adalah waris. Tak adalah bahagian faraid tu. Ni kita nak kena clear. Jadi sebab itu jangan kita gunakan elemen instrumen hibah ke wasiat ke dengan alasan nak mengelakkan faraid kan. Tidak macam tu. Jadi kalau kita nak buat pula dengan kaedah yang betul, sama ada dokumentasinya betul ataupun pemilikan tadi betul. Jadi kalau perkara tadi betul, semua pada dasarnya tak salah dan kita tak berdosa. Dan kita nak kena faham yang berlaku hak waris tu ialah selepas kematian. Jadi bila masa mati kita dah tak ada harta, tak adalah isu-isu faraid tadi kan. Ini benda ni kita nak kena clear jelas. Sebab ramai pun sekarang ni kalau buat hibah, kadang dia tak nak pindah milik lagi. Lepas tu dokumentasi ni tak clear. Itu yang jadi isu kemudian hari. So akhirnya diputuskan hibah tadi terbatal, harta waris taklah diberikan harta taklah diberikan kepada waris ikut faraid. Jadi orang kata kalau macam tu buat apa kita buat macam-macam ni. Jadi sebab tu kita nak kena faham, buat bagi clear, bagi betul supaya masih hidup ke lepas mati pun dia jangan jadi fitnah. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Pak Suli Romli bertanya di Facebook. Soalannya, apakah perlu diasingkan harta yang syubhah atau yang tidak pasti dengan yang sah dalam melakukan hibah, dan ke mana harta syubhah ini perlu disalurkan? Mohon pencerahan Ustaz. Okey, memang betul lah kalau kita nak bagi hibah kat orang ni, harta tu kena clear lah. Kalau dia pun tak clear ni apa harta betul ke haram tu dah confirm dah, kita tak boleh nak hibahkan. Jadi yang syubhah ni kita pun pening kepala, sebab syubhah ni memang banyaknya dia akan menyumbang kepada haram. Jadi dalam situasi macam ni pun kita tak boleh nak hibahkan harta yang syubhah. Hibahkanlah harta yang betul-betul halal, yang baik. Jadi syubhah ni ke mana kita nak kena beri? Kita boleh beri ke Baitul Mal, serahkan ke Baitul Mal. Nanti Baitul Mal dia ada satu tabung namanya wang yang tidak patuh syariah ataupun wang syubhah. Jadi mereka akan manfaatkanlah untuk urusan-urusan yang sepatutnya. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan sudah tak sedar Ustaz dan juga sedang penonton, panjang lebar Ustaz kita berbicara, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan dan sebagai pelan tindakan rumusan untuk topik kita pada pagi ini, fiqh hibah sebelum hibah, sedikit pada Ustaz. Jadi apa pun sebenarnya Islam tu cukup sempurna dan Allah tu Maha Adil. Jadi kita ni kena ambil peluang semasa hidup kan. Kalau tidak nanti berlakulah macam-macam penyelesaian kemudian hari, seperti mana Quran ada cerita orang dah mati baru menyesal, itulah isu dia, itulah cerita dan sebagainya. Jadi kita ambil pengajaran dan lakukanlah apa-apa yang
perlu kita lakukan semasa hidup supaya tidak timbul fitnah semasa hidup dan juga selepas kita meninggal dunia. Lebih-lebih lagi perkara nanti akan membebankan kan, waris kita, akan menimbulkan macam-macam cerita dan sebagainya kan. Jadi kalau kita hidup tu mungkin kalau tanya kita boleh jawab, tapi kalau kita dah meninggal nak tanya benda kan, ayah kita, mak kita, anak kita datang kubur tanya, tak ada cerita je, tak boleh kan. Jadi ini antara perkara yang kita kena fikir-fikirkan bersama. Jadi adapun tentang hibah ni, dia merupakan salah satu instrumen dalam perancangan kan, untuk kita kan tinggalkan harta kepada ahli waris dengan cara yang betul dan sebagainya. Cumanya kena ikut proses dia betul-betul untuk kebaikan semua kita lah yang hidup dan juga yang mati. Apa yang ada di sisi kita akan habis di sisi Allah lah yang kekal selama-lamanya, Ustaz. Dan terakhir, untuk kita mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala darin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat insya-Allah. Dan esok para penonton, sebagaimana biasa, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran jam dan juga waktu yang sama bersama moderator Da'i Hilman dan panel Ustaz Ilyas Ismail dengan topik sirah, perintah solat, jam dan juga waktu yang sama. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz pada esok hari. Pada Ustaz dan juga sedang penonton, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, mari sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.